صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang ke-18 daripada atas. Muka surat 4, baris yang ke-18 daripada atas. Sebelah puan okey dah. Orang minta mai ke depan sikit. Jadi belakang tu jadi mana boleh ni sekarang ni dah. Apa dah, boleh dah. Kalau kena esok habis pula belakang. Tak apa dah, boleh dah tu. Kita tengok macam mana pula belakang tu. Tidak kita minggu depan, kita esok pula. Gitu je lah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Maka wajib pada syarak, maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, wajib mengetahuikan segala yang wajib, segala sifat yang wajib pada akal, pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan barang yang mustahil atasnya atas Allah Ta'ala, dan barang yang harus baginya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib pada syarak. Maka ni kalau hak Arab petafriq, yang mana terdahulunya permulaan yang wajib pada syarak adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna mengetahui segala hukum sifat ketuhanan, mengetahui hukum sifat ketuhanan, mengetahui segala hukum sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui akan hukum sifat Allah, mengetahui akan hukum sifat ketuhanan Allah, dia pun nak datangkan pula, maka wajib atas mukallafnya mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permulaan agama mengenal Allah dengan bahawa mengetahui segala hukum sifat Allah. Jadi wajib atas mukallaf kena mengetahuilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mengetahui sifat Allah itulah maksud daripada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenal Allah ni dengan bahawa mengaku putus di hati kita, berpegang kejap di akidah kita akan pegangan yang sebenar. Kemudian pegangan yang kita pegang putus tu terhasil pegangan daripada dalil. Itu dipanggil ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setengah-setengah kitab dipanggil mengenal Allah ni 3 bahagian. 3 bahagian. Yang pertama al-jazmu, yang kedua al-mutabiku lil haqqi, bahagian yang ketiga an dalilin. 3.
Tapi dia makrifahnya apa? Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Tapi dia al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin ni dikata 3 bahagian situ. Itu makrifah. Mana yang pertama makrifahnya adalah al-jazmu, mengaku putus di hati kita, berpegang kejak di akidah kita. Itu al-jazmu. Kalau kita hanya percaya, berat sebelah ya lah, tapi 90% je ya, maknanya ataupun 99%, ada kemungkinan kecilnya tidak ada perkara ni. Itu tak panggil al-jazmu lagi tu. Itu tak panggil makrifah lagi tu. Tuhan ada lah, tapi tak boleh nak 100% sebab tak pernah tengok. Tapi mungkin berat belah ada lah. Tapi kemungkinan kecil Tuhan tak ada. Itu tak panggil al-jazmu lagi tu. Itu tak panggil makrifah lagi. Jadi pertamanya adalah al-jazmu, mengaku putus di hati. Yang kedua al-mutabiqu lil haqqi, yang muafakat dengan hak sebenar. Kalau mengaku putus di hati tapi salah, itu tak panggil makrifah. Macam orang kafir tu. Dia jazam putus di hati akan Tuhan mereka, tapi sebenar ke tak? Tak panggil makrifah gitu. Makrifah ni jazam putus di hati kita. Yang keduanya sebenar. Yang ketiganya kena ada dalil kita. Itu makrifah. Permulaan agama mengenal Allah dengan bahawa mengaku putus di hati. Itu makrifah. Ni hak permulaan agama. Saya sebut minggu lepas dan berulang-ulang kali. Hak makrifah dalam kitab Haqiqah itu makrifah khasah, makrifah aulia, itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bicara lain. Kita bicara adalah makrifah permulaan agama. Adapun makrifah dalam kitab-kitab Haqiqah itu makrifah kemuncak agama, hak sempurna agama. Itu hak makrifah dalam kitab-kitab Haqiqah dipanggil makrifah khasah, makrifah aulia. Ni dipanggil makrifah ammah. Makrifah hak orang kebanyakan ni lah hak permulaan agama. Apa makrifahnya? Mengaku putus di hati. Tapi di hati timbul dak ingatan, tak timbul ingatan di hati sebab hati kita zulmah. Itu bab lain. Tapi kita mengaku putus dak di hati Allah ada. Mengaku putus di hati Allah ada. Mengaku putus dak di hati Allah mengetahui segala-galanya. Mengaku putus di hati Allah mengetahui segala-galanya. Mengaku putus dak di hati Allah melihat segala-galanya. Kita mengaku putus di hati Allah melihat segala-galanya, zahir dan batin. Tapi kenapa kita langgar juga perintah Tuhan? Sebab lupa akan Allah yang mengetahui segala-galanya, lupa akan Allah yang melihat segala-galanya. Sebab tu jadi kadang-kadang kita langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hati kita lalai. Tapi di saat hati kita lalai akan Allah yang mengetahui, yang melihat tu, kita berpegang tak kejak di akidah kita Allah mengetahui, melihat. Itu tetap dah kita orang beriman. Dah kalau dah berpegang kejap Allah mengetahui, Allah melihat, kenapa tak ada orang kita buat benda hak Tuhan larang? Lupa kepada Allah yang mengetahui, yang melihat. Itu sebab itu bab basirah masing-masing. Hak bab makrifah mengaku putus di hati, itu makrifah permulaan agama. Tak ada makrifah ni kafir. Kalau tak ada makrifah dalam kitab Haqiqah, begian keadaan kitanya belum lagi makrifatullah. Mana apa ni? Kamu belum naik maqam wali. Kejut kita. Allah, ngaku wali dah. Ke gitu. Ni kalau tak ada makrifah permulaan agama, kafir. Tapi kalau dalam kitab Haqiqah, orang yang merasai dia ada pilihan, orang yang merasai dia ada perbuatan, dia ada tadbir, susun atur. Orang ni belum lagi ma'rifatullah. Kenapa? Orang ni belum naik makam fana, makam bakok, belum naik makam wali. Iyalah. Gitulah kitanya, apa masalahnya? Jangan pergi belum ma'rifatullah, makna masih lagi tak ada permulaan agama, kafir pun orang nak pergi bawa kat tu. Ni kena ingat baik ni. Ingat baik. Tu makrifah. Kalau belum makrifah, makna belum lagi makrifah khasah, belum naik makam aulia,
maqam wali-wali Allah Subhanahu wa taala pelik apa kitanya. Tapi kalau belum makrifah dalam kitab sifat 20 ni, hak makrifah permulaan agama ni kafir. Hak belum makrifah dalam kitab hakikah, mana belum naik makrifah khasah, belum naik lagi maqam aulia, maqam ahli al-kashfi. Tu cerita bab lain tu. Jadi kena ingat molek ni makrifah, pegangan yang putus sebenar serta dengan ada dalil bagi tiap-tiap pegangan kita. Jadi mengenal Allah dengan baru mengetahui sifat Allah. Jadi kita kena mengetahui satu-satu sifat Allah, dan kita mesti berpegang kejak di akidah kita akan tiap-tiap satu sifat Allah, serta mesti kena ada dalil bagi tiap-tiap satu sifat Allah. Ini permulaan agama. Jadi permulaan agama mengenal Allah, mengenal akan sifat Allah. Kemudian mengenal sifat Allah ni dia kena 3. Yang pertama, kita mengaku putus di hati akan sifat Allah tu. Yang kedua, sifat Allah tu hak betul lah. Memanglah kita ngaji ni hak betul lah sifat Allah lah ni. Yang ketiganya, tiap-tiap satu sifat Allah yang kita mengaku putus di hati ni, Allah ada, Allah sedia, Allah kekal ni, putus di hati, dia kena ada dalil. Dalil Allah adanya apa, dalil Allah sedianya apa, dalil Allah kekalnya apa. Ni makrifah. Ni makrifah permulaan agama. Mana orang kita duduk ngaji sifat 20 tu ngaji hak ni lah. Cuma kalau tanya kita makrifahnya apa, tak kita nak jawab kadang-kadang. Apa takrif makrifah, tak kerti nak jawab kadang-kadang. Tapi orang duk ajar Allah ada, Allah bersifat ngesifat wujud. Kita pun berpegang Allah ada. Kemudian didatangkan pula dalil Allah ada makhluk. Kita pun berdalil Allah ada dengan ada makhluk. Itu dia makrifah. Itu dia makrifah. Maknanya hak kita duk ngaji tu, ngaji makrifah dah lahnya. Cuma kalau kitab tu rekah, dia taklah susun macam kitab Faridatul Faraid ni. Hak Faridatul Faraid susun permulaan agama mengenal Allah, mengenal akan hukum sifat Allah. Mengenalnya apa? Jazam di hati, sebenar berdalil. Dan kita mengaji sifat wujud Allah. Allah bersifat wujud. Kita pun jazam di hati Allah ada. Dan memang Allah ada tu sebenar. Kemudian kita jazam putus di hati Allah ada ni, ada makhluk ni dalil dia. Itu dia makrifah. Tapi kita pandai tak nak susun gitu. Tak pandai nak cerita. Ni bukan ilmu cerita ni. Ini ilmu pegangan. Tapi dak anda cerita tu jadi macam dak kemah lah. Tapi untuk makrifah, untuk sah iman, tak ada apa masalah dan kita ngaji akidah. Dan kita ngaji akidah ni. Kita ngaji bab Allah ada, Allah sedia, Allah kekal tu daripada awal lagi dah. Allah kuasa, Allah mengetahui, Allah melihat, tu daripada awal lagi dah. Dan memanglah kita duduk pegang lama kening ni bukan pegang turut orang semata-mata. Kenapa pegang Allah ada, turut orang ramai? Dah. Apa pegang Tuhan ada? Dah ni, semua ada ni. Kalau tak ada Tuhan, ada mana semua ni? Tu dia tu. Dalil dia tu. Bukan kata pegang Tuhan ada. Kenapa? Tak tahulah pakai turut orang kata ada belaka. Kita pakai turut ada retek kan. Tak turut ada kan marah dia orang pula. Apa kata ada dalil. Tapi kalau tanya kenapa pegang Tuhan ada? Pernah tengok tak Tuhan? Tak pernah tengok. Dah awak pegang Tuhan ada? Tengok pun tak pernah. Awak pegang macam mana? Alah, ni ada semua ni. Kalau tak ada Tuhan yang menjadikan, nak mari mana benda-benda ada semua ni? Itu ya tu. Memang kita sama-sama kitanya. Dah. Itu sama-sama kitanya. Saya pernah pergi cerita kan. Moci tu. Ustaz berat saya Ustaz. Apa? Saya sama kena tak ada dalil kalau gitu. Tak ada dalil. Dah makcik pegang Tuhan ada tu apa? Dah ada kita ni. Tak ada Tuhan mari mana? Itulah dalil ke apa lagi? Dia kata berat saya Ustaz, saya tak ada dalil kalau gitu. Boleh tanya dia, dah makcik pegang Tuhan ada tu apa? Kalau dia jawab, makcik pegang sebab cuma kerana orang kata ada. Makcik pegang ada kata, ya sungguh tu. Ada dalil sungguh. Boleh tanya dah makcik pegang Tuhan ada sebab apa? Dah, kalau tak ada Tuhan kita nak ada mari mana?
Kenapa dia panggil tu? Dalil tu. Tapi apa dia tak jelas apa kali. Sampai ke dalil hak ada di dia pun dia tak sedar tu dalil. Cuma kitab Faridah kita ni dia cerita molek sebab kita bukan setakat untuk sah makrifah kita. Kita nak ceritalah kepada anak-anak cucu kita. Kalau kita setakat kita saja makrifah, lepas tu tak pandai nak susun, sikit pun tak pandai, macam mana kita nak cerita pada anak cucu kita? Mustahak jugalah kena pandai cerita tu. Tapi hak ni bukan nanti pandai cerita. Kita mengaji kena dengan kaedah dia dah. Memang kita pegang kejap tiap-tiap satu pegangan berkaitan dengan sifat Allah, memang kita berserta dengan dalil makrifah dah tu. Makrifah dah tu. Jadi apabila mengenal Allah tu, mengetahui hukum sifat Allah, maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Maka wajib pada syarak. Syarak ni undang-undang agama, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syarak. Kita syarak ni rumi jadi syarak dak. S Y E R A K. Ada? Ya, syarak jadi ke mana? R A K rak, syarak. Syarak. Apa syarak? Syarak lah. Ya, syarak tu bahasa Arab. Syarak makna apa sebenarnya kau bahasa Melayu? Jawab kita, syarak mana? Syarak, iya syarak Arab Melayu syarak dia kata. Ni dah nak jawab juga. Syarak ni undang-undang agama, ketetapan daripada Allah. Memang gitulah faham kitanya, tapi nak jawab tak anda. Dah syarak apa? Hukum syarak, hukum undang-undang agama. Hukum syarak kata wajib, wajib tu undang-undang agama. Hukum syarak kata haram, haram tu undang-undang agama, peraturan Allah Subhanahu wa taala, itu syarak. Syarek, tuang yang menetapkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Syarek dia panggil. Kadang-kadang Nabi dia panggil syarek juga. Syarek ni sahibus syar'i dia panggil, tuan syarak tu. Kadang-kadang syarek tuang dia kita letak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarek majah je tu, bukan hakiki tu. Sebab tuang syarak Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Rasulullah. Apa Rasulullah? Utusan yang tukang bawa, yang tukang nyapa. Jadi tuang sebenar Allah lah. Nabi ni Rasul, utusan, tukang bawa. Tapi oleh kerana Rasul tukang bawa, kadang-kadang kita bubuh kata syarek itu tuang agama tu, hak tukang bawa tu tuang. Letak pada Nabi kita. Siapa Nabi kita? Syarek. Atau dia panggil syarek majazi, dia panggil. Majazi ni pinjaman, meletak je ke Nabi. Tapi hakiki sebenar-benar Allah. Dia ada majaz, dia ada hakiki. Dan majaz ni kita tengok letak ke Nabi. Nabi lah tuang agama. Tapi tuan hakiki sebenar-benar tuang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Rasulullah, utusan Allah. Jadi letak Nabi pun boleh lah. Nabi sebagai syarak. Jadi wajib pada syarak, pada undang-undang agama. Di hadapan dia akan bagilah pula wajib ada. Dia ada dua je lah kitab Faridatul Faraid ni. Wajib pada syarak dengan wajib pada akal. Dia ada tiga kalau nak kitab-kitab lain. Wajib pada syarak, wajib pada akal, satu laginya wajib pada adah. Dia ada tiga. Wajib pada syarak ni hak buat boleh pahala, tinggal janji seksa tu lah. Tu wajib pada syarak. Wajib pada akal ni mesti pada nilai yang akal kita.
Wajib pada adah, wajib ni mesti pada nilai yang hak biasa-biasa berlaku. Tu wajib pada akad, wajib pada adah. Adah ni hak biasa-biasa. Hak biasa-biasanya kalau pasang aircon sejuk, maka sejuk tu wajib, mesti sejuk. Dan pasang aircon mesti sejuk, wajib sejuk. Sebab apa? Sebab kita nilai kok biasa-biasa. Tapi hak syarak kita pegangannya, sejuk tu bukan aircon, Allah yang buat. Tapi saat ni kata wajib pasang aircon jadi sejuk, itu wajib pada adah. Akal boleh terima ke tak? Pasang aircon kuat, tak sejuk-sejuk, akal boleh terima. Boleh berlaku, akal boleh terima. Aircon tak pasang-pasang pun dia sejukkan tu, dia demam. Aircon pasang kuat dah, dia tak rasa apa tu, dia ada masalah tu. Ada masalah, ada benda demam tu. Orang sejukkan belaka dah, dia tak sejuk semacam. Mana akal boleh terima belaka dari segi akal. Dari segi adahnya, pasang aircon kuat wajib lah sejuk. Apa wajib adah. Hukum syarak sejuk tu adalah perbuatan Allah. Tu wajib syarak tu pegangan. Dia pandai cerita lah apa dia takrif wajib syarak, wajib akal. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Dia wajib pada syarak dalam bab pegangan ni, dia tak sama dengan wajib pada syarak dalam bab syariat. Zahir macam wajib sembahyang, wajib tutup aurah. Sembahyang boleh pahala, tinggal sembahyang berdosa. Tutup aurah boleh pahala, buka aurah berdosa. Tapi kalau wajib pada syarak, pada usuluddin, pada hak tapak agama ni, berpegang sebesar-besar pahala, tidak berpegang kafir. Gitu. Ada ni. Tapi kalau wajib pada syarak, pada furu' usuluddin, pada furu' pada cabang dia. Contohnya wajib pada syarak berdalil. Wajib pada syarak tiap-tiap satu pegangan berdalil. Berdalil Tuhan beri pahala, tidak berdalil berdosa. Gitu kata. Wajib pada syarak pegang Tuhan ada. Tu usuluddin tu tapak, tu asas. Pegang Tuhan ada sebesar-besar pahala, tak pegang Tuhan ada kafir. Dia panggil wajib syarak juga tu. Wajib pada syarak kita pegang Tuhan ada. Wajib pada syarak kita pegang Tuhan ada tu mesti ada dalil. Dia panggil wajib syarak juga. Wajib pada syarak pegang Tuhan ada, kalau tak pegang kafir. Wajib pada syarak kena berdalil, kalau tidak berdalil berdosa. Jadi macam hak kewajipan syariat zahir lah. Wajib pada syarak sembahyang, wajib pada syarak tutup aurah. Tidak sembahyang, tidak tutup aurah, berdosa. Tapi kalau wajib pada syarak, pada usuluddin, tidak berpegang, kafir. Bukan setakat kata berdosa. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Atas tiap-tiap mukallaf. Atas tiap-tiap. Disebut kata tiap-tiap tu kita maklumlah. Wajib aini. Aini lah atas masing-masing. Individu. Aini. Itu dia panggil wajib atas tiap-tiap. Kesemua. Maka tiap-tiap ni kita faham bahawa wajib ni wajib aini, wajib fardu ain. Mukallaf ni lepas lah. Mukallaf ni orang yang aqil lagi baligh, terdahulu. Permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, iaitu mukallaf orang yang aqil lagi baligh. Baligh orang yang sampai umur, kita sebut seumur tu. Aqil dah ajing tu dah. Baligh bukan bahasa Melayu, tapi sudah jadi bahasa Melayu. Baligh orang yang sampai umur.
Akil, orang yang berakal. Akil. Baligh di bahasa Arab mereka tu. Jadi orang mukallaf ni orang yang dipanggil orang yang ditaklifkan syarak. Syarak taklif akan dia. Apa taklifnya? Berat. Syarak berat. Jadi mukallaf ni orang yang diberati hukum pada syarak. Siapa? Orang berakal, orang baligh. Orang yang tidak berakal gila, syarak tak berarti hukum atas dia. Kanak-kanak yang belum baligh, syarak tidak berarti hukum atas dia. Orang yang berakal terbalik, syarak sudah mentaklifkan, memberat hukum, memberati akan dia. Berat pada buat, berat pada tinggal. Taklif tu ada dua taklif. Taklif pada buat, pada mengerjakan. Taklif berat pada meninggalkan. Berat pada buat pula pecah dua. Buat ni putus, wajib dia panggil. Mesti buat tapi longgar, sunat dia panggil. Ni kena buat tapi putus, tak ada pilihan. Nanti panggil apa tu? Perintah buat dipanggil wajib. Ni kena buat ni tapi tak buat pun tak ambil salah, tak jadi longgar. Suruh buat tapi tak buat pun tak apa. Suruh buat. Sebab dalam Al-Quran banyak, dalam hadis banyak. Tuhan perintah, Nabi perintah. Tapi perintah tu wajib ke sunat? Terkadang perintah tu wajib, terkadang perintah tu sunat. Contoh kita baca seorang muqaddam. Fasalli, sembahyanglah kamu, li rabbika wanhar, dan sembelihlah kamu. Perintah tu, suruh tu. Dengan fi'il amar tu. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah kamu. Sembahyang apa? Sembahyang raya haji. Wanhar, dan sembelih korbanlah kamu. Tengok tu. Suruh tu, tekan tu. Ada taklif tu, taklif. Berat tu. Tuan berat. Kamu kena sembahyang. Kamu kena sembelih korban. Tapi berat tu berat putus ke? Tengok pula dalam hadis-hadis pula macam mana cerita. Hak berat putusnya macam sembahyang raya, macam korban. Nabi je hak diwajibkan. Nabi kata kepada Nabi SAW, wajib korban, wajib sembahyang duha, wajib sembahyang witir. Hak Nabi. Jadi hak kita ni wanhar tu mana apa? Perintah apa tu? Perintah putus ke? Tak, sebab Nabi kata selain daripada Nabi sunat je. Jadi hak perintah tu jadi perintah sunat. Tapi taklif tak panggil, berat tak tu? Berat. Tapi berat hak tak putus, dia panggil longgar, dia panggil sunat. Kena ingat baik, sunat ni taklif syarak. Syarak berat suruh buat sunat ni, tapi tak putus. Buat tapi tak buat pun dah ambil salah, rugi Kita tak nampak sunat tu Tuhan perintah, tak nampak sunat tu Tuhan berati kita. Kita kira sunat je, tak apa dak buat. Gitu kita. Tak kata sunat sama kening. Allah ruginya kita tak tahu Tuhan suruh kalau gitu. Nabi suruh kalau gitu, Nabi berat kita sebenarnya. Ruginya tak tahu lama kening. Tu sepatutnya. Sunat saya tak tahu lama kening. Mujur kok sunat je. Ke mana? Respon kita tu, respon kita balas mana? Kita belajar-belajar, sunat. Sunat je. Jadi gitu je. Kita sedar tu. Sunat ni taklif, syarat berat suruh buat, tapi longgar. Kemudian syarat ni pula berat suruh tinggal. Macam hak berat suruh buat, berat suruh tinggal pun ada dua kau. Hak putus dipanggil haram, hak longgar dipanggil makruh. Mana hak makruh ni hak Tuhan larang, hak Tuhan berat suruh kita tinggal, tapi longgar hak Tuhan nak tekan tu, longgar. Tapi kalau kita faham makruh ni bahasa Arab. Kalau bahasa kita apa makruh? Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu makruh tu. Dia bahasa Arab tu kan. Wajibun sunnatun. Ada
Mana haramun, makruhun. Tu bahasa Arab bagi mubahun. Mubah tu Arab harum. Makruhun ni apa? Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana apa? Tuhan suruh tinggal. Tapi Tuhan tak suruh tinggal, tak suruh putus. Macam kita gitu juga. Kan? Kita dengan anak-anak kita, ada benda yang kita suruh dia buat, ada benda yang kita suruh dia tinggal. Ada benda ni mu kena buat hak ni. Tak buat kena hukum. Hak ni mu kena buat. Tapi jenis buat roti je, biar ke dia lah. Gitu je lah. Tapi kalau ikut kita, kena buat. Jangan tak buat. Dia buat roti je, kita pun tak apa lah. Tapi ada benda, hak ni tak buat, tak saja ni, kau tak buat ni. Kena piak ni. Larang juga. Ada benda yang kita larang, tapi hak ni kita larang, kalau buat juga siap. Hak ni kita larang, tak sah lah. Janganlah dia buat. Kita buat dah heran dah. Tapi mana kita dah kenang dah lah. Orang larang pun dia buat juga ni. Tapi tak kenang pun taklah kata buat. Siap. Tu hak larang putus. Gitulah. Ni larang. Kita tak berahi, kita benci benda ni. Tapi kalau dia buat juga, biar ke dia lah. Dah kita kenang ke tak? Kalau anak kita buat benda kita marah kat ni. Kalau kita benci ni, tak kenang. Tapi bapa dah hukum, biar. Mana apa tu? Kita suruh tinggal, tapi tak putus. Tapi makna apa ni? Suruh tinggal ke tak? Suruh tinggal. Jadi perkara makruh ni, Tuhan suruh tinggal ke tak? Tuhan suruh tinggal. Itu dibenci pada syarat benda makruh ni. Kita makruh je. Makruh je juga. Dah nak buat mana? Tak ada hak tu, tak boleh nak makan. Tak lalu nak makan, tak ada hak tu. Gapa dia? Budu. Gapa dia? Petah. Gapa dia? Jering. Dah nak buat warna, dia kata. Tak ada hak tu kok. Tak boleh nak makan, dia kata. Makruh tu. Iyalah makruh. Nak kan? Tapi kalau dia buat sama-sama, hak benda tak larang, hak makruh. Hak makruh lah. Jangan naik pula. Makruh buat sayang sekali, dia kata. Ada orang cakap gitu. Tapi kalau buat makruh, jadi haram, dia kata. Dah. Makruh lah. Ada orang ajar gitu. Dia kata betul makruh. Tapi kalau buat semua makruh, jadi naik setangga lagi, jadi haram. Makruh meh. Hak cerita budu saat ni lah. Hak cerita budu saat ni bukan beli sebotol. Dia beli seikat. Suka pula dah. Tak sungguh ni hak orang berahi lah. Hak orang berahi. Dia tak beli sebotol. Dia beli setu lah. Berapa dalam? Tak ada 12 ke berapa? 12. Sedozen. Ni dia hak di seikat kan. Sedozen kan tau? Lepas tu kalau makan tengah hari pun budu, makan petang budu. Haram lah. Tak. Makruh lah. Tapi banyak makruh. Dalam tu budu. Tangan petang. Dalam tu budu. Hak dia pegang tangan tu. Pegang tangan. Jangan main. Gimana? Ada orang kita. Lepas tu buat. Makruh. Dah naik tangga haram. Tak. Dah naik tangga haram. Makruh lah. Dia boleh ceramah. Makruh. Jadi haram. Atau panggil apa? Taklif syarak. Jadi 2 berat pada buat. 2 berat pada tinggal. Ada 1. Mubah harus. Harus ni tak berat. Buat pun syarak tak berat. Kalau tinggal pun syarak tak berat. Tapi kenapa dia panggil hukum taklif juga? Sebab kalau orang tanya kita, hukum taklifiyah dia panggil. Hukum taklifiyah yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Itu dia panggil hukum taklifiyah yang 5. Hukum yang berat. Tapi kalau wajib, sunat, berat. Kalau haram, makruh, berat. Harus? Berat ke mana? Tak ada berat ke mana pun harus. Berat ke buat pun? Tidak. Mesti tinggal? Tidak. Tapi kenapa dia panggil hukum taklifiyah juga?
Atas jalan taglib dengan mana apa dah. Hak 4 tu panggil hukum taklifiyah. Hak 1 yang tidak taklifiyah pun bubuh nama samalah. Bubuh nama taklifiyah juga. Hak taklifiyah yang sebenar, wajib, sunat, haram, makruh. Harus tak ada taklifiyah situ. Tapi tetap dipanggil 5 hukum taklifiyah. Jadi hak harus ni, hak lain panggil hukum taklif belaka, hak harus pun yalah bubuh nama hukum taklif juga. Kalau tanya kita, harus hukum taklif juga? Dah harus taklif pada apa? Pada buat? Tidak. Pada tinggal? Tidak. Kenapa panggil hukum taklif? Turut hak 4 lagi tu. Hak 4 tu hukum taklif, hak harus pun memang bukan taklif, tapi letak nama hukum taklifiyah yang 5. Kemudian kita yang ditaklifkan ni dia panggil mukallaf. Isim maf'ul, orang yang ditaklifkan syarak. Siapa mukallif? Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf dengan makna orang yang ditaklifkan hukum syarak. Kena atas orang yang berakal serta baligh. Siapa mukallif? Mukallif ni isim fa'il. Siapa yang memberati atas kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukallaf orang berakal, orang baligh, mukallif Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi kita mukallaf tu jadi bahasa Melayu. Tu bukan bahasa Melayu, tu bahasa Arab. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang yang berakal serta baligh sampai umur, wajib mengetahuikan segala yang wajib. Mana segala sifat yang wajib pada akal, pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Wajib pada syarak mengetahui. Dia kalau kita buka dalam kitab mana-mana pun, wajib pada syarak mengetahui. Dia kena takdir ayat sikit lah. Bukan wajib mengetahui, wajib belajar hingga mengetahui. Sebab mengetahui ini qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak bahagian kitanya adalah ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha kitanya apa? Belajar. Tu. Ikhtiar usaha kitanya, hak Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Talabul ilmi, tuntut ilmu, wajib atas Islam lelaki dan Islam perempuan. Jadi hak kita wajibnya apa? Talabul ilmi, tuntut ilmu, belajar tu wajib. Tu ikhtiar usaha kita. Adapun mengetahui, reti, faham, nampak, itu semua adalah qada daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berpegang ikhtiar usaha tidak memberi bekas. Jadi mengetahui itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takkanlah wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa atas kita ni? Wajib mengetahui. Mengetahui itu perbuatan Allah. Allah yang buat kita tahu. Takkanlah wajib atas kita akan perbuatan Allah. Jadi wajib atas kita ni akan perbuatan kita lah. Apa perbuatan kita? Ikhtiar dan usaha. Belajar. Faham tak? Belajar tu wajib pada kita. Mengetahui itu qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita belajar, tiba-tiba payah kita nak erti, nak nampak, nak mengetahui itu lah. Tak ada salah apa, tak ada dosa kita. Tak ada dosa sebab itu bukan kerja kita. Kerja kita buat asbab, iaitu belajar. Sampai masa Tuhan qadakkan kita reti, kita pandai, kita wajib bersyukur. Dengan bahawa kita gunakan pengetahuan kita tu pada amalan kita tu. Sebab apa? Sebab Tuhan qadakkan kita mengetahui, bersyukur kitanya, lepas tu ujian pula. Sebelum ni kita alasan kita tak tahu. Sekarang kita sudah mengetahui. Allah sudah qadakkan kita mengetahui. Tengok nak buat alasan apa lagi? Sebelum ni buat alasan tak tahu. Dan sekarang ni tahu dah kan? Tu besar pula.
Besar pula. Bila mengetahui, besar pula kitanya. Oh, kalau gitu senang tak tahulah. Memanglah senang tak tahu. Memanglah senang bila kita tak tahu. Senang. Senanglah bila tak tahu. Kalau kita tak buat terus pun, kita tak tahu. Kita buat ikut dang pun dah kita dah tahu. Senang. Senang je. Lepas dia tahu barulah susah. Waktu kena jaga, waktu kena jaga, waktu kena jaga. Betul lah, bila tahu susah lah. Lepas tu kalau tak tahu tu senang. Senanglah, senang. Sampai masa mati kosong. Senanglah, senang. Dah kalau kita tak ngaji bab akidah, senang rasa. Lepas ngaji bab akidah, Allah kena pegang seumpama tu. Dah lama kening kita rasa mana? Pasal tak ada apa pun, happy je. Gembira je. Mana kalau mati pun kita berasa macam lega, dah tak apa dah, kita buat persiapan dah. Semayang cukup, puasa cukup, haji umrah cukup, zakat cukup, lega dah. Senang je. Lepas belajar bab akidah, tak nak tidur. Ada sungguh tak nak tidur. Tak nak tidur lah dia kata. Allah, selama kening tak pernah cara bab pegangan. Dah lama kening duk main pekoh je dia royak. Ini cerita sungguh ni. Main pekoh ni bukan main pekoh belajar. Mengajar. Ni kisah ustaz. Mengajar. Pencing daripada mengajar. Pencing dah daripada mengajar. Mengajar sekolah. Ustaz. Bila belajar bab akidah, tak nak tidur. Sebab apa? Allah banyaknya lah. Susah tu susah. Kalau tak belajar, tak susah kan? Tapi kalau akidah tak ada, pekoh comel, ada manfaat? Tak ada. Tak ada manfaat langsung. Tapi senang je. Mati kosong. Kan? Lepas tu warna tu dia nak tidur, kata kena redha. Itu qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bertaubat dengan Allah. Kemudian bersyukur kepada Allah. Allah tak matikan kita dalam keadaan jahil dalam ilmu akidah. Walaupun mengajar dalam ilmu fiqh sekalipun. Ni orang mengajar ni. Susah jadi. Tak nak tidur orang pula bukan orang sehat. Orang bukan orang sehat. Orang banyak penyakit. Bila tak jenera tidur, kok timbullah pula kesihatannya. Saya pergi hospital nak minta obat biar boleh tidur. Doktor pula kalau orang hak tua-tua dah, dia takkan beri obat tu. Yelah orang tua, dia kata ada efek dia pula. Sebab apa jadi mari dok nak tidur? Dok mikir. Jadi kita kena balik kepada segala-galanya qada Allah. Kita sebagai hamba kita redha. Dah salah kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Matahari belum naik lagi sebelah barat. Nyawa belum sampai lagi batang halkum. Pintu taubah terbuka seluas-luasnya. Walaupun salah tu salah usuluddin pun, tapi Allah Ta'ala tidak mengampuni orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih itu. Allah Ta'ala tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah jikalau mati dalam menyekutukan Allah. Kalau dia bertaubat, Tuhan Maha Pengampun. Memanglah kadang-kadang bila ngaji fiqh, Allah salahnya gitu dalam keni kita guana, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak kata senang tak reti tu senang mudarat belaka tu. Macam saya biasa misal semua tu lah. Kalau tak pergi jumpa doktor senang. Senang je. Kalau jumpa doktor serabut selalu. Kenapa kita jumpa doktor senang? Senang. Tak tahu apa-apa. Jumpa doktor senang ke? Tak nak tidur kita pula balik mikir. Dah tu lagi. Allah banyaknya. Mana? Kalau tak tahu senang. Lepas tu kalau tak tahu makan, nak makan pun senang, makan je. Senang. Tapi bila jumpa doktor tahu, masalah lalu.
Hak tu tak boleh makan, hak tu tak boleh makan, hak tu tak boleh makan. Ana panggil cari nyakit, yang kerja doktor tu buat apa? Tak jumpa doktor lah. Dah sungguh jangan jumpa doktor ni banyak perkara lah kita. Banyak hal kita ni. Gitulah, ginilah doktor. Hak tu lah gini hak. Allah kata susahnya lah. Lepas tu kalau nak tahu, senang. Senang. Terlantar di rumah. Lepas tu anak menatu pula tarik pergi hospital. Kalau dia tak pergi. Bila terlantar, anak menatu pun buat pergi hospital. Sampai hospital doktor kata, balik baca Yasin sudahlah. Dah, mari berat dah. Doktor suruh balik baca Yasin. Memang kita mengetahui satu-satu ilmu memanglah berat atas kita kalau kita mengetahui itu kemudian. Tapi kita perbetulkan tak apa Tuhan Maha Pengampun. Kita kena ada selain daripada kita khauf takut akan Allah, kita kena ada raja harap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia kena ada dua tu. Macam kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jikalau seorang je masuk neraka. Ni jikalau ni seorang macam mana kalau kita sekarang ni ahli dunia 3/4-nya kafir, mati kafir kekal neraka, seorang bapanya ni. Kita sekarang ni kan. Kita ahli dunia ni kan 3/4 kafir kan. 1/4 je Islam. Mana hak tu memang neraka lah, Allah Ta'ala tidak akan ampuni sama sekali. Ni kalau seorang je masuk neraka, takutnya saya nama takut kena ke dia. Ni. Wal hadinya wajib syurga. Tapi takut kena ke dia kalau seorang. Mana manusia ni semuanya syurga belaka. Seorang je neraka. Saya nama kata takut tu kena ke dia. Sebaliknya, kalau masuk neraka belaka, seorang je masuk syurga. Atau mustahil sebab Nabi Rasul ramai mana dah wajib syurga tu. Mana fardu takdir. Seorang je manusia ni masuk syurga, semua masuk neraka. Harap-harap sayalah seorang tu, kata Sayyidina Umar. Tu mana apa? Ada takut, ada harap. Kita kena himpunglah dua tu. Takut tu takutlah. Tapi kita kena imbang dengan harap. Kalau takut semata-mata putus asa kita. Tak ada giam dah lah. Ada benda dah. Tu panggil harap. Takut sangat-sangat. Tak ada harap. Kalau harap lebih tu jadi mua pula. Jadi mua. Yalah. Dia kalau takut sangat-sangat jadi pondang. Kalau harap lebih sangat jadi mua. Jadi kita kena imbang antara takut akan Allah, tapi kita kena imbang dengan harap. Bila Tuhan beri pengetahuan kita mengetahui kesalahan kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak kewajipan kitanya belajar hingga kita tahu. Selagi kita tak tahu asas-asas ilmu agama, kita kena belajar sampai ke mati ilmu yang sama. Kita wajib belajar ilmu fardu ain sampai kita menguasai. Tapi menguasai reti itu adalah qada Allah. Kalau kita belajar tauhid, fiqh, tasawuf, tapi kita tak apa-apa nak pandai-pandai pun kitanya, tak berdosa kita. Sebab kita belajar dah. Tapi boleh tak kita nak alih belajar, nak cari ilmu lain? Tak boleh. Selagi kita tidak boleh menguasai ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, kita dia nak alih. Jadi kita kita jadi macam sekat. Tapi kalau kita belajar ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, Tuhan qadakkan kita menguasai, kita mengetahui, kita reti, kita bebas. Kita nak mengulangi balik ilmu fardu ain pun boleh. Kita nak menambah ilmu-ilmu yang lebih luas lagi pun boleh. Kalau kita dah butuh, sibuk sangat ni, kerja terlalu banyak, kita berhenti belajar sekejap pun boleh. Sebab kita lepas dah kena ni. Ilmu fardu ain kita wajib kita belajarnya. Jadi kita jadi bebas lah. Tapi selagi kita tidak boleh menguasai ilmu fardu ain, dalam keadaan macam mana sibuk sekalipun, tak boleh berhenti belajar. Berhenti belajar, malaikat catat dosa besar mengekali jahil fardu ain tanpa kita belajar. Di mana apa ni? Jadi tak bebas lah. Lepas kita menguasai dah, kita tak ada masa dah, kita boleh berhenti belajar. Tapi yang kita naknya belajar sampai ke mati. Sebab itu setakat lepas fardu ain, ilmu agama Allah ni luas. Tapi nak pergi pada luah-luah tu,
Biar kena menguasai dahulu hak kewajipan kita tu atas masing-masing. Jadi wajib atas mukallaf ni mengetahuikan segala yang wajib, segala sifat yang wajib pada akal, pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan barang yang ini sifat yang mustahil atasnya Ta'ala, dan barang ini sifat yang harus baginya, bagi Allah Ta'ala. Kena tahu sifat wajib, kena tahu sifat mustahil, dan kena tahu sifat harus. Dan demikian wajib atasnya atas tiap-tiap mukallaf mengetahui barang yang ini sifat yang wajib pada hak segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan barang mustahil atas mereka itu, dan barang yang harus bagi mereka itu. Kita, kewajipan kitanya mengenal Allah, dan kewajipan kitanya mengenal akan yang bawa kita pada mengenal Allah, iaitu Rasul. Jadi kita mengenal Allah, mengenal sifat Allah. Kita mengenal Rasul yang bawa kita pada mengenal Allah, sama juga mengenal akan sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat harus. Wallahu a'lam.